Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pelajar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, saya sangat berharap kamu semua berada dalam situasi yang menyenangkan bersama keluarga. Walaupun dalam situasi perintah kawalan pergerakan, saya harap kamu bersemangat untuk meneruskan sesi pembelajaran walaupun berada di rumah masing-masing. Dalam video ini, saya akan menerangkan secara ringkas untuk kepahaman kamu semua berkenaan hadis kedua dalam Sukatan Pendidikan Islam tingkatan 5 KBSM, iaitu pelajaran yang ke-8 yang bertajuk Orang Beriman Kekasih Allah. Saya berharap setelah selesai sesi ini, kamu akan dapat menyatakan intisari hadis, menerangkan maksud wali Allah, menjelaskan ancaman terhadap orang yang mengingkari risalah, menghuraikan ganjaran kepada orang yang melaksanakan tanggungjawab, menyenaraikan ciri-ciri orang saleh, mengaplikasi amalan-amalan sunat, menilai kelebihan orang-orang yang melakukan ibadah nawafil, dan menyimpulkan pengajaran hadis. Hadis berbunyi, An Abi Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah qala, Man aada li waliyan, faqad adhantuhu bil harb, wa ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaradtu alaihi. وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبَ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبُّهُ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ. Hadis riwayat Bukhari. Yang bermaksud daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesiapa yang memusuhi waliku, aku isytiharkan perang ke atasnya. Tiada amalan untuk mendekatkan diri kepadaku yang lebih aku sukai selain daripada amalan yang aku fardukan. Hamba yang mendekatkan diri kepadaku dengan sentiasa melakukan amalan sunat di samping amalan wajib, aku lebih mengasihinya. Apabila aku mengasihinya, pendengarannya, penglihatannya, tangan dan kaki yang digunakan, semuanya adalah berdasarkan keredaan dan kawalanku. Jika dia meminta kepadaku, aku perkenankan, dan jika dia memohon perlindungan, aku akan lindunginya. Supaya lebih jelas, saya akan ulang bacaan matan hadis beserta maksudnya sekali. An Abi Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah qala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Man aadali waliyan faqad adhantuhu bil harb. Sesiapa yang memusuhi waliku, aku isytiharkan perang ke atasnya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaradtu alaihi. Tiada amalan untuk mendekatkan diri kepadaku yang lebih aku sukai selain daripada amalan yang aku fardukan. وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبَ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبُّهُ. Hamba yang mendekatkan diri kepadaku dengan sentiasa melakukan amalan sunat di samping amalan wajib, aku lebih mengasihinya. فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا.
Apabila aku mengasihinya, pendengarannya, penglihatannya, tangan dan kaki yang digunakannya, semuanya berdasarkan keredaan dan kawalanku. Wa in sa'alani la'u'tiyannah, wa la in ista'adhani la'u'idhannah. Jika dia meminta kepadaku, nescaya aku perkenankan, dan jika dia memohon perlindungan, nescaya aku akan lindunginya. Daripada hadis ni, kita dapat simpulkan beberapa intisari penting. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan permusuhan dengan orang yang bertakwa kepadanya. Yang kedua, bagi mencapai kedudukan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, kita mestilah mentaati segala perintahnya dan memperbanyakkan amalan-amalan sunat. Dan yang ketiga, orang yang mendapat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala akan diberi petunjuk di dunia dan doanya diperkenankan Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya dalam hadis ini, Allah Subhanahu wa taala menyebut perkataan waliullah. Apakah yang dimaksudkan dengan waliullah? Wali bermaksud manusia biasa yang beriman, bertakwa, beristiqamah dalam melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Apa yang kita faham daripada sini ialah waliullah merupakan manusia biasa yang tidak maksum dan tidak mempunyai mukjizat sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka mungkin boleh tersalah dan mungkin boleh tersilap sebagaimana manusia biasa yang lain. Daripada hadis ini juga, kita boleh memahami ancaman yang Allah Subhanahu wa taala utarakan terhadap orang yang ingkar risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan Allah Subhanahu wa taala mengancam akan memerangi mereka yang memusuhi risalah Rasulullah dan orang yang meneruskan risalah tersebut yang kita kenali sebagai waliullah. Dalam hadis ini juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut tentang rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa ialah orang yang menyempurnakan amalan fardu dan memperbanyakkan amalan sunat, yang merupakan jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Antara amalan sunat yang boleh dilaksanakan ialah seperti solat sunat nawafil, seperti solat sunat rawatib, solat tahajud, solat witir dan solat duha. Selain itu, puasa sunat seperti puasa sunat Isnin dan Khamis, tilawatul Quran dan hafazan, berzikir dengan zikir-zikir yang maksur daripada Rasulullah, berdoa dan banyakkan berselawat. Selain itu, amalan yang boleh diamalkan juga ialah seperti menjaga hubungan silaturrahim sesama manusia, saling nasihat menasihati dan mengamalkan budi bahasa yang mulia sesama manusia. Selain itu, orang yang bertakwa akan mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala dengan diberi petunjuk dan keberkatan hidup, di samping disayangi oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dipelihara anggotanya daripada melakukan sebarang maksiat, dimakbulkan doa serta mendapat kemanisan dalam melakukan ibadah dan banyak lagi kelebihan lain. Antara ciri-ciri orang yang soleh atau bertakwa atau wali Allah ialah yang pertama sekali berilmu pengetahuan, sama ada ilmu yang berkaitan dengan ilmu wahyu maupun ilmu akal, kerana ia dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ciri yang kedua ialah beramal dengan ilmu yang dipelajari, kerana menjelmakan ilmu, beramal dengan ilmu yang dipelajari
iaitu menjelmakan ilmu pengetahuan kepada penghayatan dan amalan merupakan tujuan penciptaan makhluk itu sendiri. Dan yang ketiga, orang yang saleh mestilah berakhlak mulia, kerana penghayatan ilmu dan amalan akan membentuk akhlak yang terpuji. Bahkan akhlak yang terpuji dan mulia dianggap sebagai petunjuk kepada iman. Pengajaran hadis: sebagai seorang mukmin, kita hendaklah melaksanakan segala kefarduan dengan penuh ketaatan dan keikhlasan. Kita wajiblah berusaha menjadi kekasih Allah dengan melakukan segala ibadah yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita hendaklah meyakini bahawa Allah Subhanahu wa taala pasti akan memperkenankan doa kita yang selalu melakukan ibadah dan meninggalkan larangannya. Baiklah, saya berharap para pelajar sekalian dapat mengulangi video ini untuk memahami dengan lebih mendalam tentang maksud dan kupasan hadis ini. Apa yang lebih penting daripada pelajaran ini ialah kita sebagai Muslim perlulah berusaha sebaik mungkin untuk menggapai redha Allah dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Di samping itu, sentiasa istiqamah melakukan amalan sunat sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan usaha ini Allah Subhanahu wa taala menerima segala amalan kita di dunia dan meninggikan kedudukan kita di sisinya. Sebarang persoalan yang timbul daripada perbincangan ini sila utarakan dalam medium yang disertakan. Wallahu a'lam. Sekian.